kita bertemu di dalam kuliah zuhur dengan diberikan nikmat taufik oleh Allah, dapat kita menggunakan apa dipinjam oleh Allah daripada nikmat kesihatan, keafiatan, akal fikiran, pandangan, pendengaran dan sebagainya, untuk melaksanakan perkara yang diperintah oleh Allah. Semoga kita sekalian tergolong di dalam golongan hamba-hambanya yang bersyukur. Mudah-mudahan nikmat ini dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hidup kita, dikekalkan. Mudah-mudahan kita senantiasa dipilih, dibimbing oleh Allah, duduk di dalam majlis ilmu yang mana suatu tempat, suatu perhimpunan yang Allah Subhanahu wa taala menjanjikan akan mempermudahkan jalan-jalan ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang melangkah kepada suatu jalan dengan niatnya untuk menuntut ilmu, yakni ilmu akhirat, nescaya Allah akan mempermudahkan mereka itu jalan-jalan untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka bertuahlah. Alhamdulillah, kita sangat bertuah kerana dipilih oleh Allah, dikehendaki oleh Allah duduk di dalam golongan tersebut. Mudah-mudahan kita mendapat apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah taala tidak memungkiri janji. Maka oleh yang demikian, sama-sama kita perbetulkan niat kita, kerana sebaik apapun amalan yang kita lakukan tanpa niat yang ikhlas, nescaya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kalian semua yang mengikuti, yang sedang mengikuti majlis ilmu pada ketika ini, senantiasa di dalam rahmat dan redha Allah Subhanahu wa taala. Dan selain daripada itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya, barang siapa yang menuntut ilmu, maka ia menjadi pelebur dosa-dosanya yang lalu. Siapa-siapa yang menuntut ilmu, maka menjadi pelebur dosa-dosanya yang lalu. Alhamdulillah. Jadi petang ni giliran kitab Faridatul Faraid, kitab Tauhid Faridatul Faraid, muka surat 24. Iradat, bab iradat ni, bab iradat, perenggan ketiga. Dan ta'alluq perenggan ketiga. Demikian lagi tiada harus berpegang itu sudah faridah. Sama kitab tapi tak tahu muka surat. Mesti tengok jap. Kan ada kitab yang muka surat dia sama tapi apa kitab luarnya sama. 24. Oh ni, dan 3 ta'alluq. Okey, baik. Masih. Sebelum bab iradat, qudrat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyaikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Dan 3 ta'alluq daripada yang 7 itu pula beberapa ta'alluq qabdah. Ini perbahasan tentang sifat ma'ani Allah Ta'ala, iaitu sifat qudrat. Jadi qudrat adalah sifat yang mesti ada pada Allah, yang wajib ada pada Allah. Wajib setiap laki-laki dan perempuan mengiktikadkan di dalam hati. Wajib kita mengiktikadkan di dalam hati, sesungguhnya Allah Ta'ala itu bersifat dengan qudrat, yang mana erti qudrat itu sifat perkuasa.
Qudrat bermakna sifat perkuasa Allah ataupun kekuasaan Allah. Selain daripada itu, di antara perkara yang mesti kita ketahui dan fahami, bila dikatakan sifat ma'ani, maka ada ta'alluq yang tertentu bagi sifat-sifat yang tertentu. Maka sifat qudrah artinya sifat perkuasa itu memiliki ta'alluq. Apa maksud ta'alluq? Urusan bagi sifat. Jadi kalau patut catat, kita catat, tulis supaya kita boleh ingat lama. Mengaji tauhid ni kena banyak menulis, kena banyak mencatat. Definisi-definisi itu penting untuk nak memudahkan kita belajar tauhid sifat 20. Definisi ataupun istilah-istilah yang begitu kita kena fahamkan betul-betul. Baik, jadi ta'alluq bermaksud urusan bagi sifat, tugasan sifat. Maka kalau ditanya, seandainya ditanya apa ta'alluq qudrat, apa ta'alluq sifat qudrat, apa tugasan sifat qudrat, maka kita jawab ta'alluq bagi sifat qudrat itu ialah menjadikan mungkin atau meniadakan mungkin, mengadakan mungkin atau meniadakan mungkin, menjadikan makhluk atau membinasakan makhluk. Itu maksud ta'alluq. Ta'alluq bagi sifat qudrat. Nanti dalam bab iradat ta'alluq lain pula. Bila kita masuk perbahasan tentang sifat iradat besok, itu ta'alluq tentang iradat pula. Ini ta'alluq qudrat. Kita mesti kena tahu, mesti faham. Jadi apa ta'alluq ataupun apa tugasan sifat qudrat Allah? Bila kita sebut Allah Maha Kuasa, Allah ada kekuasaan. Jadi sifat kekuasaan Allah Ta'ala itu ada ta'alluqnya, ada peranannya, ada definisi, ada tugasan dia. Jadi seandainya ditanya apakah peranan atau tugasan sifat qudrat, maka dijawab peranan qudrat Allah, tugasan sifat qudrat Allah ialah menjadikan mungkin atau meniadakan mungkin, menciptakan sesuatu makhluk atau membinasakan sesuatu makhluk. Itu sifat qudrat. Dan sifat qudrat tidak ada urusan dengan perkara yang wajib ataupun perkara yang mustahil. Kena tulis tu. Sifat qudrat tidak berta'alluq kepada perkara wajib ataupun perkara yang mustahil. Boleh tulis macam tu. Sifat qudrat tidak berperanan ataupun tidak berurusan dengan perkara wajib ataupun perkara mustahil. Atau boleh juga kita nak tulis begini, sifat qudrat tidak berta'alluq untuk mengubah perkara wajib ataupun untuk mengubah perkara yang mustahil. Kerana perkara yang wajib itu tidak boleh berubah. Perkara yang wajib itu tidak boleh berubah. Contohnya zat Allah itu wajib, tak boleh berubah. Demikian juga segala sifat Allah itu semuanya wajib, tidak boleh berubah. Adanya sifat Allah itu wajib, semua sifat Allah itu wajib, jadi tak boleh berubah. Begitulah juga perkara yang mustahil. Mustahil ni tak boleh berubah menjadi ada. Faham baik-baik. Bila sebut perkara mustahil adalah perkara yang tak boleh berubah menjadi ada sampai bila-bila pun. Perkara yang tak boleh diterima pada akal sekali-kali berubah menjadi ada. Bahkan akal kita menetapkan, menghukumkan perkara mustahil itu adalah perkara yang mesti kekal tiada selama-lamanya, tak boleh ada. Contohnya mana? Lemah Tuhan, sifat lemah Allah itu mustahil, jadi tak boleh berubah, tak boleh ada sifat lemah pada Allah. Ataupun mana? Sekutu Allah, Tuhan selain Allah, perkara mustahil, maka tak boleh berubah menjadi ada Tuhan selain Allah. Tuhan selain Allah hukumnya mustahil.
yakni suatu perkara yang akal kita menghukumkan mesti tiada. Selama-lamanya mesti tiada Tuhan yang selain daripada Allah. Bolehkah berubah menjadi ada Tuhan selain Allah? Jawabnya tak boleh. Tuhan selain Allah di antara perkara yang mustahil. Jadi perkara mustahil tak boleh berubah menjadi ada. Kekal tiada Tuhan selain Allah tu selama-lamanya. Sedia kala lagi tiada Tuhan selain Allah, dan selama-lamanya tidak akan ada Tuhan selain Allah. Dia tak boleh berubah menjadi ada Tuhan selain Allah. Kerana Tuhan selain Allah itu perkara mustahil. Yang boleh berubah, ingat, faham baik-baik, yang boleh berubah daripada tiada kepada ada, daripada ada kepada tiada ni adalah perkara harus. Ingat tu, perkara harus yang boleh berubah daripada tiada jadi ada, daripada ada berubah menjadi tiada. Itu perkara harus. Contohnya mana benda harus? Kita ni perkara yang harus. Alam ini perkara yang harus. Sebab tu dulu asalnya kita tiada. Sekarang kita, Allah kehendak ciptakan kita, maka sekarang kita wujud. Nanti Allah kehendak mematikan kita pula, tiada pula kita. Jadi yang boleh berubah-ubah menjadi daripada tiada kepada ada kepada tiada ni adalah perkara harus, ataupun dipanggil dengan perkara mungkin. Perkara harus atau panggilan lainnya perkara mungkin. Jadi perkara mungkin itu sahaja yang duduk di dalam ta'alluq sifat kudrat Allah Ta'ala. Perkara mungkin itu sahaja yang duduk di dalam urusan kudrat Allah. Perkara wajib dan perkara mustahil tidak termasuk di dalam urusan kudrat Allah. Kerana urusan kudrat Allah ni mengubah, itu peranan kudrat Allah, mengubah sesuatu. Jadi apa yang boleh berubah tadi? Perkara yang wajib ataupun mustahil ataupun harus. Yang boleh berubah mana? Di antara tiga perkara ni mana yang boleh berubah-ubah? Wajib ke, mustahil ke, harus? Harus. Sebab tu perkara wajib dan mustahil tidak masuk di dalam urusan kudrat Allah. Jadi jangan kita kata begini, Allah Maha berkuasa menciptakan Tuhan satu lagi, Allah berkuasa menjadikan Tuhan selain Allah. Tak boleh nak kata begitu, kerana Tuhan selain Allah itu perkara mustahil. Allah Maha berkuasa menciptakan anaknya, tak boleh kata begitu. Allah berkuasa menciptakan anaknya, tak boleh kata begitu, kerana menciptakan anak Tuhan itu bukan urusan kudrat. Sebab anak Tuhan itu mustahil. Boleh faham tak? Ni kalau tak faham ni bahaya juga ni. Ada pahaman-pahaman yang boleh terima. Dia kata Allah berkuasa kan? Apa jadi masalah kalau Allah nak ciptakan? Boleh. La ilaha illallah. Kalau dah kata begitu, maknanya anak Tuhan tu bukanlah mustahil tapi harus. Apa hukum mengatakan anak Tuhan tu harus? Rosak tak akidah? Mana-mana manusia yang akalnya boleh percaya akan adanya anak Tuhan, ataupun anak Tuhan tu sesuatu yang boleh ada, maka kufurlah dia. Jadi kalau kita tak faham ta'alluq sifat ni, ada kalanya bahaya juga. Sebab ada fahaman-fahaman yang semata-mata berlandaskan atas kekuasaan Allah, maka dia bebas bercakap macam tadi tu. Allah Maha berkuasa. Allah Maha berkuasa kalau nak menjadikan anaknya. Padahal anak bagi Allah itu perkara yang mustahil. Apa maksud mustahil tadi? Yang mesti kekal tiada selama-lamanya. Jangan semata-mata dengan alasan Allah berkuasa, semua. Sebab tu kita kena tahu ta'alluq kekuasaan Allah tu apa? Ta'alluq kekuasaan Allah itu adalah berkenaan perkara yang harus sahaja. Lama kan berkata, lama nanti dia kata begini, Allah berkuasa nak menyerupai makhluk, Allah berkuasa nak menyerupai malaikat, Allah berkuasa nak duduk di dalam dunia. Habis punah ganah akidah nanti kan. Ingat tu, bila sebut kekuasaan Allah, dia hanya bersangkut paut dengan perkara yang harus sahaja.
Tidak ada melibatkan perkara wajib ataupun mustahil. Yang wajib kekal ada, yang mustahil kekal tiada, tak boleh berubah-ubah. Ingat. Ini penting ngaji tauhid tuan-tuan ni. Kita takut dalam diam-diam akidah kita tak sah. Allah tahu mana hamba-hambanya yang memiliki akidah yang tak sah. Sebab tu kita kena usaha mengaji, belajar, fahamkan baik-baik. Kerana akidah yang benar itulah menentukan seseorang itu sama ada dia beriman ataupun tidak di sisi Allah. Kadang elok dah semayangnya, puasanya, hajinya, umrahnya, padahal dia tak beriman pun. Kerana iman itu terhenti di atas akidah yang betul. Nampak tak? Akidah itu, iman itu terhenti di atas akidah yang betul. Makna barang siapa yang memiliki pegangan yang salah, maka dia tak beriman walaupun pada zahirnya melakukan amal ibadah. Jadi rugi tak kita? Hidup atas dunia semayang, puasa, zakat, haji, umrah, macam-macam amal kita buat, akhirnya besok hari kiamat tengok Allah tak terima. Kenapa? Rupa-rupanya selama sewaktu hidup atas dunia dulu tidak memiliki akidah yang betul terhadap Allah. Di antara tiga perkara yang mensyirikkan, yang memurtadkan, yang paling bahaya sekali adalah akidah yang salah. Sebab apa? Orang tak nampak. Orang tak nampak. Kalau solat kita salah, orang boleh nampak. Bang, kenapa solat tak ada tumak ninah? Orang boleh nampak. Tapi kalau akidah salah, orang nampak tak? Dia solat tapi dia percaya Tuhan turun naik langit. Orang nampak tak? Dalam hati ni pegangan dia begitu. Dia solat, nampak tak? Tak nampak. Jadi siapa nak tegur? Siapa nak tegur? Siapa nak tegur? Orang tak tahu akidah dalam hati kita salah. Sebab tu kita sendiri kena usaha. Kita sendiri kena usaha semak. Pastikan akidah dalam hati kita ni betul ataupun salah. Macam mana cara nak semak? Mari belajar tauhid. Mari belajar tauhid, baru kita boleh kesan pegangan kita dalam hati ni betul ataupun salah terhadap Allah. Barang siapa yang tak nak belajar tauhid ni, dia tak boleh nak membezakan akidah yang betul dan yang salah. Tak boleh nak beza akidah yang betulnya macam mana, akidah yang salahnya macam mana. Padahal wajib setiap muslimin, mukmin itu memiliki akidah yang betul. Tapi kalau dalam keadaan kita tak boleh nak membezakan yang betul yang salah, macam mana? Nak ambil dua-dua sekali pakai. Yang sesat pun pakai, yang betul pun pakai. Apa jadi kalau nasi campur dengan najis? Apa jadi? Boleh makan tak? Tak boleh. Bila benda haram campur dengan benda halal, dikira haram. Bila akidah yang betul bercampur dengan akidah yang sesat, dia jadi sesat. Jangan main-main. Dia percaya Allah ada, betul dah tu. Tapi dalam masa yang sama dia percaya Allah itu berjisim contohnya. Itu akidah sesat. Tapi dua-dua ni ada dalam hati dia. Sah tak iman dia? Tak sah. Sebab tu orang yang nak mengetahui sama ada akidah dia berada di tempat yang betul ataupun salah, mari mengaji tauhid. Mari mengaji akidah. Kalau tak, kita syok sendiri nanti. Harap ya Allah terima amal ibadat, buat amal ibadat, harap Allah terima, rupa-rupanya tak terima sebab syarat-syarat nak beribadat tu tidak lengkap dalam diri kita. Nak beribadat ni ada syarat dia, betul, ada pantang larang. Yang zahirnya, yang batin, kena ikhlas, akidah mesti betul, syarat rukun mesti betul. Tapi kalau kita buat ikut hentam, ikut suka hati kita, Allah tak terima. Walaupun kita tidak meninggalkan sembahyang. Jadi jangan tertipu dengan sifat apa dalam hati kita ni, al-aman, merasa sejahtera dah. Di antara penyakit yang ada dalam hati membuatkan kita tak nak belajar agama, tak nak belajar akidah ni, di antaranya apa? Al-aman, sifat dalam hati kita merasa sejahtera dah, berasa akidah dah betul, padahal tak pernah belajar pun akidah. Cuma perasaan dia dah betul dah, buat apa nak belajar akidah lagi? Aku bukan tak beriman, kata dia. Ini yang menyebabkan orang tak nak belajar. Na'udzubillah min zalik. Ngajilah. Kalau nak selamat balik akhirat, nak hidup dunia kita ni bermanfaat, ngaji akidah. Ngaji akidah.
Sia-sia hidup seseorang itu kalau tanpa akidah yang betul. Segala amalnya takkan diterima oleh Allah. Itu undang-undang Allah. Itu undang-undang. Kalau beramal tu tak perlu akidah, tak perlu Allah menurunkan Nabi dan Rasul. Tak payah. Tak payah Allah turunkan Nabi, utuskan Nabi Rasul mengajarkan tauhid kepada manusia. Tak payah. Beribadatlah ikut suka hati. Nampak tak? Benda pertama-tama sekali yang Rasul bawa apa? Semayang, haji, umrah, dah akidah. Tapi ramai di kalangan kita sekarang ni, akidah yang nombor satu ni lah yang paling kita tak pedulikan. Cuba tuan-tuan tengok, sahabat-sahabat, kawan-kawan tengok, dalam pengajian tauhid, akidah dengan pengajian lain-lain, mana ramai orang? Tengoklah di mana-mana masjid surau. Dalam bab akidah ni dah yang paling tak ada orang sekali. Jadi seolah-olah semua dah yakin akidah dalam hatinya dah apa? Dah betul. Jadi tak perlu nak ambil tahu. Na'udzubillah min zalik. Jangan kita masuk dalam golongan yang macam tu. Kita wajib mengingatkan, itu terserah terpulanglah. Sebab perjalanan ibadah bukan mudah seperti yang kita sangkakan. Asalkan buat Allah terima, nanti dapat pahala, masuk syurga. Tak semudah itu. Banyak perangkap, banyak halangan, banyak tipu daya. Siapa tak mengaji ilmu sifat 20 ni, sedangkan dia tak faham lagi mana akidah betul dan salah, hukumnya haram. Jadi fasik. Tak belajar ilmu ni jadi fasik. Wajib mengaji ilmu ni. Yang tak mengaji lah. Yang dah mengaji, alhamdulillah. Yang tak mengaji lagi haram kalau dia tak mulakan. Dia kena mulakan belajar. Sebab menjaga akidah itu hukumnya wajib. Kita tak nak masuk dalam golongan ni yang seperti tadi. Allah berkuasa, berkelakuan seperti makhluk. Sebab apa? Sebab dia kuasa. Atas alasan sebab dia kuasa. Jadi dia difaham kat situ, wa annahu ala kulli syai'in qadir. Allah Taala tu, dan sesungguhnya Allah Taala tu atas tiap-tiap sesuatu tu kuasa. Dia faham pada kata tiap-tiap sesuatu tu semua benda. Dia yang dimaksudkan wa annahu ala kulli syai'in qadir, dan sesungguhnya Allah Taala itu maha berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Yang dimaksudkan tiap-tiap sesuatu itu ialah perkara harus. Bukan tiap-tiap sesuatu perkara wajib pun masuk, perkara mustahil pun masuk, bukan. Itulah pentingnya tadi. Kita belajar. Kalau kita tak belajar, siapa nak terangkan kita? Kita kata tak payah pakai ulama, pakai Quran hadis je. Macam mana kita nak faham ayat tu tadi? Dia berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Sesuatu apa? Bila tak faham tu yang jadi macam tadi. Allah berkuasa duduk di dalam dunia sebab dia kuasa. Alasan sebab dia kuasa. Kalau dah Allah berkuasa duduk di dalam dunia, berada di dalam dunia, serupa tak seperti makhluk keadaan dia? Serupa tak seperti makhluk? Serupa. Apa hukum orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk? Rosak tak akidah? Rosak. Bukan semudah itu. Waspadalah. Sebab kita ni mati semua. Itu di antara benda yang kita nak kena jawab dalam kubur besok. Keimanan tentang Allah betul ke salah. Kalau di dunia akidah dah salah, macam mana nak jawab dalam kubur besok? Macam mana kita nak jawab Allahu Rabbi, Allah lah Tuhanku, sedangkan pegangan tentang Allah tu salah? Orang yang boleh jawab Allahu Rabbi ni orang yang betul akidahnya terhadap Allah. Kalau akidahnya sesat terhadap Allah, boleh ke nanti dia nak jawab dalam kubur Allahu Rabbi, Allah Tuhan aku? Sedangkan dalam dunia dia menyengutukan Allah. Dia tak mengenal Allah, tak tahu sifat Allah apa. Allah tu Tuhan, Tuhan tu Allah. Allah tu macam mana? Tuhan lah. Tuhan tu macam mana? Tuhan lah, Allah lah. Tu pergi balik situ. Kemudian dan 3 takluk ni dipanggil takluk qabdah pula. Apa maksud takluk qabdah ni? Dan makna qabdah itu genggaman. Di dalam genggaman Allah. Apa maksud genggaman Allah? Urusan Allah. Genggaman tu bukan makna Allah ada tangan, bukan. Genggaman tu dengan makna apa? Dalam pentadbiran Allah, dalam urusan Allah. Dan murad daripadanya bahawasanya mungkin itu. Faham dah tadi? Mungkin tadi apa maksud mungkin? Sesuatu yang boleh ada dan boleh tiada. Itu mungkin.
Mungkin sesuatu yang boleh ada dan boleh tiada, terima ada dan terima tiada, berlaku pun boleh, tak berlaku pun tak ada masalah. Itu mungkin. Jadi alam ni mungkin, makhluk ni mungkin, kita ni mungkin, dengan makna dan murad, yakni yang dikehendaki daripadanya, bahawa mungkin itu makhluk ini di dalam genggaman kudrat Allah Ta'ala, yakni di dalam urusan kekuasaan Allah. Maka jika dikehendaki oleh Allah Ta'ala dikekalkannya mungkin atas halnya dari Adam ataupun wujud. Contohnya sekarang ni, kita sedang hidup, kita sedang sihat, kita diberi kekayaan. Contohnya, meskipun demikian, kita sedang hidup, kita sedang sihat, kita sedang kaya, berpangkat jawatan tinggi, itu benda yang ada pada di sekarang. Allah Maha Kuasa mengubah dengan sebaliknya. Allah Maha Kuasa mengubah. Yang kaya dijadikan miskin, yang sihat dijadikan sakit, yang hidup dijadikan mati, yang berpangkat diturunkan pangkatnya. Nampak tak tu? Yang rendah dinaikkan, yang tinggi direndahkan. Sebab apa? Sebab kita semua ni senantiasa di dalam qabdah Allah, dalam kekuasaan Allah. Allah Maha Kuasa nak buat apa saja atas diri kita. Mulut kita suka cakap benda tak elok, contohnya kita memfitnah, kita mengumpat, Allah Maha berkuasa nak mengkelukan lidah kita. Allah Maha Kuasa nak membisukan kita, tapi dengan kemurahan Allah, Allah tak buat itu. Allah bagi peluang supaya kita bertaubat daripada dosa lidah kita. Kita dedahkan aurat, Allah Maha Kuasa nak membakar tubuh badan kita, betul? Kita keluar rumah, kita dedah aurat, Allah Maha Kuasa tak nak menghanguskan tubuh badan kita? Maha Kuasa. Tapi Allah tak buat begitu kerana Allah bagi peluang supaya bertaubat. Nampak tak? Sebab apa tu? Sebab kita senantiasa di dalam qabdah kudrat Allah, dalam genggaman kekuasaan Allah. Ini di antara benda yang mesti kita imani. Bila sebut Allah, ini di antara pegangan yang mesti ada dalam hati kita. Allah Maha Kuasa nak buat apa saja atas diri aku, bila-bila masa saja. Sebab tu aku tak boleh nak sombong, aku tak boleh nak belagak, aku tak boleh nak sombong, aku tak boleh nak mengkeji, aku tak boleh nak menghina. Sebab Allah Maha Kuasa, yang hina dimuliakan, yang mulia dihinakan. Yang rajin beribadat, Allah Maha Kuasa menarik kembali nikmat taufiknya. Maka ditinggalkanlah segala amal soleh yang dia dah buat. Nampak tak tu? Inilah di antara sifat Allah yang mesti kita kena faham betul-betul dan i'tiqad dalam hati. Orang yang yakin bahawasanya Allah Ta'ala sedemikian, dia tak akan sombong, dia tak berani, tak berani, ya Allah. Bahkan dia akan sentiasa berhajat kepada Allah. Ya Allah, kalau yang kaya berhajat, ya Allah, kekalkanlah kekayaan aku ni. Yang sihat, ya Allah, kekalkanlah kesihatan aku. Sebab dia tahu dan dia yakin Allah Maha berkuasa menghilangkan kekayaan, kesihatan dan sebagainya. Yang beribadat, ya Allah, harap-harap kau kekalkanlah nikmat taufik ni. Yang mengaji, ya Allah, harap-harap kau kekalkanlah nikmat taufik boleh mengaji agama ni, ya Allah. Sebab kau Maha Kuasa menarik kembali nikmat taufik. Boleh jadi sekarang ni aku duduk dalam majlis ilmu, tapi di masa-masa akan datang aku tak duduk dah dalam majlis ilmu. Begitulah juga yang solat dan sebagainya. Itu akidah. Sebab Allah Maha berkuasa di atas perkara mungkin. Perkara mungkin. Maka jika dikehendaki oleh Allah Ta'ala dikekalkannya, apa yang ada pada kita sekarang ni? Harta, kekayaan, anak bini, betul? Kenderaan, apa lagi? Pangkat, jawatan, apa lagi? Ni benda yang Allah kehendak setakat ni ada pada diri kita. Allah Maha Kuasa tak nak ambil balik? Allah Maha Kuasa. Bila-bila masa. Bila-bila masa Allah boleh cabut nyawa anak bini kita sekarang. Sekarang Allah Maha Kuasa cabut nyawa anak bini kita tanpa sebab. Allah Maha Kuasa cabut nyawa kita sekarang tanpa sebab.
Kalau Allah nak kekalkan, akan kekallah kita hidup, akan kekallah kita sihat, akan kekallah kita berpangkat, akan kekallah kita berjawatan, akan kekallah dia cantik dan sebagainya. Tapi kalau tu, tengok satu lagi tu, maka jika dikehendaki Allah Ta'ala dikekalkannya atas halnya daripada Adam ataupun wujud, dan jika dikehendakinya digantikan dengan lawannya, kalau Allah nak yang cantik dihuduhkan rupanya, yang sombong dengan kecantikannya Allah ubah mukanya jadi sehuduh-huduh manusia. Ada orang sombong kan, sebab atas dunia ni ada manusia yang sombong dengan kejadian dia, ada manusia yang riak dengan kesempurnaan tubuh badan dia, parah rupa dia, sehingga memandang rendah, menghina orang yang kurang bernasib baik. Ingat, jaga-jaga. Allah senantiasa berkuasa ke atas diri kamu. Allah Maha Kuasa mengubah muka kamu yang cantik itu berubah menjadi haiwan, boleh? Jadi jangan sombong. Yang kaya jangan sombong, yang boleh buat ibadat jangan sombong, yang taat pun jangan sombong, kerana taat kita ni pun pinjaman. Dah macam mana pandangan kita ataupun tindakan kita terhadap orang yang belum taat kepada Allah, doakan, ya Allah beri taufik kepada mereka, beri taufik supaya mereka boleh beribadat, boleh taat seperti mana yang kau tolong aku, seperti mana yang kau beri taufik kepada aku, boleh semayang, boleh mengaji. Berilah juga taufik kepada mereka ya Allah. Sepatutnya begitu, bukan menghina, bukan mencela. Kata orang yang hatinya baik, orang yang hatinya baik, bila dia tengok kawan-kawan dia duduk dalam dosa maksiat, dia akan doakan, ya Allah berilah daya, beri petunjuk ya Allah. Bukan mendoakan kecelakaan, bukan. Orang yang suka mendoakan kecelakaan ni orang yang tak sah, apa yang ada pada diri dia itu pun juga pinjaman. Perlu doakan. Yang kaya kalau tengok orang miskin, doakan, ya Allah berilah keluasan harta pada dia. Gitu. Yang kata padan muka. Padan muka. Jangan macam tu. Itu namanya hasad. Itu namanya takabur, sombong. Tengok orang duduk, kawan kita duduk dalam maksiat, tak solat, dedah aurat, tak mengaji, kita kata padan muka kau. Jangan. Jangan. Sebab apa yang ada di kita ni di dalam genggaman Allah tarik dan ubah bila-bila masa saja. Sekarang depan muka kita ni ada kitab, tak mustahil esok lusa botol arak depan muka kita. Tak mustahil. Banyaklah kan berlaku. Dulunya taat tapi akhir matinya su'ul khatimah, matinya maksiat. Dan ramai yang awalnya maksiat matinya dalam keadaan husnul khatimah. Sebab apa tu? Allah Maha berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Dan yang tiga itu ta'alluqnya, urusannya dengan berkekalan, ketiadaan mungkin pada waktu imkan wujud dahulu daripada wujudnya mungkin, dan ta'alluqnya dengan berkekalan wujudnya mungkin kemudian daripada Adam. Ini contoh sekarang ni, kalau kita yang sedang hidup ni, kalau Allah kehendak nak mengekalkan hidup kita, kita akan kekallah hidup sampai bila-bila pun. Sekarang ni kita yang masih hidup ni, kalau Allah kehendak nak mengekalkan nikmat hidup pada kita sekarang ni, hiduplah kita sampai bila-bila pun, kalau Allah kehendak demikian. Tapi seandainya kalau Allah kehendak nak cabut nyawa kita petang karap, matilah kita petang karap. Petang matilah kita, tak adalah. Begitu tu maksudnya. Kita sedang membahaskan tentang ta'alluq sifat qudrat Allah. Dan mustahil, begitulah juga benda yang tiada. Sesuatu yang tiada itu juga duduk di dalam urusan kekuasaan Allah. Contoh, kita kata orang fakir miskin. Orang fakir miskin ni dia tak ada apa? Dia tak ada harta lah kan? Dia tak ada harta, betul? Dia tak ada kekayaan, betul? Meskipun demikian, maknanya kalau Allah kehendak mengekalkan dia miskin, dia akan kekal miskin. Tapi kalau Allah kehendak memberikan dia harta, maka dia akan berharta.
Tu yang miskin sederhana sekarang, yang miskin sekarang dia tak ada harta, tapi dia di dalam urusan kekuatan Allah. Kalau Allah kehendak dia miskin selama-lamanya, selama-lamanya dia akan miskin sampai dia mati. Tapi kalau Allah kehendak nak mengubah nasib dia tu, kalau Allah kehendak menjadikan dia juta nanti, maka akan berubahlah dia. Begitulah kita yang senang sekarang, yang diberi keluasan harta sekarang, belanja mewah sekarang, jangan lupa kita pun dalam urusan kekuasaan Allah. Allah nak tarik bila-bila masa, nak ubah keadaan dengan sebaliknya, boleh. Boleh, bukan tak boleh, boleh. Allah Maha Kuasa sangat dalam nak mengubah kita tu. Yang sedang sakit, Allah Maha Kuasa menyembuhkan. Orang sakit, dia tak ada kesihatan, boleh tak Allah kuasa tak nak mengubah penyakit dia menjadi sihat? Boleh. Dah kenapa Allah tak ubah? Ada hikmah. Di antara hikmahnya nak menjadi pelebur dosa-dosa dengan sakit tadi tu. Tak kisahlah apa jenis sakit pun. Nabi kata kalau terpijak duri pun menjadi pelebur dosa. Tercucuk duri, bukan besar pun duri pun jadi asbab Allah ampunkan dosa, apatah lagi sakit yang lebih berat daripada itu lagi. Allah nak menggugurkan dosa-dosa, Allah nak memberi kebajikan, Allah nak naikkan darjat, Allah uji hambanya dengan kesakitan. Maka hamba yang bersabar dengan ujian sakit, sangka baik dengan Allah, maka dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah, darjatnya dinaikkan oleh Allah, pahalanya ditambah-tambahkan oleh Allah. Itu kebaikan Allah pada hamba. Tapi hamba yang tak mengerti, salah kita salah faham cara Allah cinta kepada hamba dia, kita salah faham. Kita salah faham cara Allah menyayangi hamba dia, kita salah faham. Salah faham macam mana? Yang kita faham, kalau Allah sayang kita, sepatutnya Allah layan semua kehendak kita. Betul tak? Tu pahaman kita rupanya salah. Itu namanya kasih sayang sesama makhluk. Bila suami sayang kepada isterinya, contoh, dia akan cuba menurutkan segala keinginan isteri dia, bagi kesenangan, bagi ini, bagi itu, betul? Jauhkan daripada benda yang tak sedap, jauhkan dari selamat. Itu kasih sayang sesama makhluk. Allah dah, makin dia sayang, makin diuji dengan yang berat-berat. Makin dia sayang, makin diuji dengan yang berat-berat. Itu cara Allah kasih kepada hamba dia. Bahkan kalau semua kehendak ditunaikan, itu tanda kebencian Allah pada hamba-hamba dia. Apa nak semua dapat, apa nak semua boleh. Tengok, tanpa sempadan hidup atas dunia, tak ada sempadan. Apa yang diingin semua dia buat, diturutkan segala kehendak hawa nafsu ni. Itu yang namanya istidrak tu. Na'udzubillah min zalik. Jadi jangan kita salah faham. Makin Allah sayang hambanya, makin istimewa kedudukan hamba itu di sisi Allah, makin beratlah ujiannya. Buktinya ada tu, para nabi, para rasul. Siapa mereka di sisi Allah? Kekasih Allah. Tapi tengok ujian dia macam mana. Ada tak dia makan senang macam kita? Tempat tidur dia senang macam kita? Gaji dia macam kita? Pakaian dia macam kita? Dah. Ada tak dia mendapat puji-pujian macam kita? Dah. Mereka dimaki hamun, dituduh begini, difitnah begitu, diancam bunuh, diancam begini. Nampak tak? Sebab apa? Allah. Dan mustahil lawannya, iaitu lemah. Makna sifat lemah ni adalah sifat yang mustahil, yang mesti tiada pada Allah sekali-kali. Sedia kala lagi tidak ada sifat lemah pada Allah, dan kekal tiada sifat lemah pada Allah selama-lamanya. Akal tidak boleh menerima sekali-kali adanya lemah pada Allah. Tak masuk akal, maksudnya tak masuk di akal ada lemah pada Allah.
Sampai bila? Selama-lamanya maha suci zat Allah dari bersifat lemah, dan yang seumpama lemah tu. Habis. Tu i'tiqad, wajib i'tiqad begitu. Yang ke-8, iradat. Di antara sifat yang wajib diketahui oleh setiap laki-laki dan perempuan, meskipun dia sultan, dia wajib mengetahui Allah Ta'ala itu memiliki iradat. Meskipun dia sultan, dia raja, dia mesti tahu Allah itu ada iradat, dan dia mesti beriman Allah Ta'ala itu ada iradat. Apa erti iradat Allah? Kehendak Allah, sifat berkehendak. Kita ada tak sifat berkehendak? Ada. Tu tadi nak makan tu, yang kita pergi makan tu, kehendak kita lah tu. Nak makan, nak minum, nak tidur, nak gini, nak gitu, tu kehendak kita. Tapi tak sama dengan kehendak Allah. Kita nak makan sebab nak ambil faedah, kenyang, nak selamatkan daripada lapar, ada manfaat yang kita nak ambil daripada kehendak kita. Adapun Allah mengkehendaki sesuatu, bukan bermaksud Allah mengambil faedah. Allah tak mengambil faedah dengan apa yang dia kehendak. Sebab apa pula? Kerana dia sempurna. Allah sempurna, Allah maha sempurna. Sebab tu dia tak berhajat dah kepada sesuatu. Dia ciptakan makan minum bukan untuk dia, untuk kita. Dia perintah semayang, dia perintah puasa, zakat, haji, umrah, menuntut ilmu, bukan untuk faedah Allah, untuk faedah kita. Kalau kita buat, kita dapat faedah. Kalau kita tak buat, kitalah yang dapat mudarat, bukan Allah. Allah suruh semayang, Allah suruh mengaji, Allah suruh tutup aurat, Allah suruh jaga akidah, kita tak peduli. Kita tak pedulikan pun. Tak jadi apa-apa pun pada Allah Ta'ala tu. Tak jadi mudarat sikit pun pada Allah Ta'ala. Bahkan yang mudaratnya kita lah nanti. Kenapa? Kerana dia tidak berkehendak dan tidak berhajat kepada segala sesuatu. Apa yang Allah kehendak bukan menunjukkan Allah nak tumpang faedah. Allah tak tumpang faedah. Itu sifat Tuhan. Kena faham baik-baik. Jangan kita samakan kehendak Allah dengan kehendak kita. Allah mengkehendaki sesuatu, Allah menentukan sesuatu, bukan kerana Allah nak mengambil faedah, bukan. Ni kita nak kena semayang banyak-banyak ni. Bila semua dalam dunia ni besok taat kepada Allah, jadi soleh-solehah semua, Allah bertambah kekuasaan dia. Dah. Kalau satu dunia ni tinggalkan Islam semua, murtad semuanya, Allah jadi lemah dah. Tak jadi apa-apa pun. Kerana dia sempurna. Bila sebut sempurna, dia tak akan bertambah dan tak berkurang. Yang bertambah berkurang ni menunjukkan belum sempurna lagi. Itu iradat Allah. Dan makna kehendak di sini bahawasanya, faham baik-baik ni, ni akidah ni. Siapa pun kita ni mesti kena tahu akidah ni. Jangan tak nak ambil tahu. Ni sangkut paut dengan iman kita. Dan makna kehendak di sini bahawasanya berlaku tiap-tiap sesuatu itu dengan sengajanya Allah. Apa maksud sengaja? Dengan kehendak Allah. Berlakunya tiap-tiap sesuatu. Faham tak tiap-tiap sesuatu? Semua benda, semua perkara, yang nyata, yang tidak, yang zahir, yang tidak, dunia, akhirat, alam dunia, alam barzah, alam apa lagi, alam manusia, alam jin, alam binatang, alam haiwan, alam apa lagi, semuanya ini berlaku, yang diam, yang bergerak dan sebagainya, dengan kehendak Allah. Bukan berlaku benda tu saja-saja tak? Bukan berlaku saja-saja tak? Tengok tiba duduk tengok ada semut duduk jalan, semut jalan atas kitab je. Saja-saja ke tu tuan? Sesaja. Siapa yang menghendaki semut tu lalu situ? Tengah solat lalat hinggap atas batang hidung kita. Adakah saja-saja tu tuan? Boleh tak berlaku kalau tidak dikehendaki oleh Allah? Tak, dengan kehendak Allah. Tapi benda yang halus-halus macam
itu biasanya tak membawakan hati kita mengingat kepada Allah. Dah, jaranglah. Kecuali orang yang ada mata hati yang betul bersih, yang kena sekecil apa pun benda yang berlaku dalam hidup dia akan mengingatkan dia kepada Allah. Nah, kita yang hati tak berapa nak bersih ni, saya ni, hati yang rabun buta ni, bila benda besar-besar baru kita ingat, oh Allah punya kehendak lah ni berlaku. Betul? Bila berlaku benda yang besar-besar baru kita kata ini dengan kehendak Allah. Bila tengok benda remeh-remeh tak teringat pun kita. Padahal sama tak? Sama je. Tu tengok daun-daun bergoyang ke kiri ke kanan tu saja-saja gitu. Kalau Allah tak kehendak dia bergoyang tu boleh ke? Tapi kita tak dapat nak jadikan benda-benda ni dalil untuk kita mengingat kepada Allah. Sebab apa? Hati kita leka, hati kita lalai, hati kita banyak dosa, hati kita banyak maksiat. Itu yang disuruh bersihkan hati itu, supaya dalam hati kita tidak ada selain Allah. Semua ni ini dalil kan? Semua ni dalil kan sekarang ni saya bercakap ni. Bukan saya bercakap saja-saja ni. Kalau Allah tak kehendak saya bercakap sekarang, saya tak boleh bercakap. Ni abang-abang ni, yang abang tu duduk situ, yang ustaz duduk situ, yang abang duduk kat tiang ni, yang tu saja-saja ke ni? Bukankah Allah yang kehendak? Nampak tak? Itu nama ilmu tauhid. Yang mana ilmu ni bila kita belajar, kita faham, kita boleh ambil manfaat, maknanya seseorang itu akan menjadi hamba yang senantiasa mentauhidkan Allah, mengesakan Allah. Di mana-mana pun apa yang dia tengok, apa yang dia dengar, apa yang dia alami, apa yang dia rasai, menolong dia mengingat kepada Allah. Itu faedah ilmu ni. Tu. Bukan saja-saja kita ingatkan bila sebut kehendak-kehendak Allah ni tentang manusia. Sekalian Allah sekalian tuan-tuan duduk tepi laut tu, duduk ombak, tengok berombak bergalun, tengok saja-saja dia berombak dengan sendiri gitu. Hujan-hujan yang turun tu ingat turun dengan sendiri ke? Siapa yang mengaturkan tiap-tiap titik tu daripada langit turun ke bumi tu? Siapa yang aturkan? Tiap-tiap butir tu diatur oleh Allah. Subhanallah. Baru bila kita mengenal Allah, baru rasa ya Allah, maha hebatnya Allah. Sebab tu suruh kenal Allah. Kita tak akan merasakan kehebatan Allah kalau tak kenal. Kita tak akan dapat merasakan kehebatan Allah kalau sekadar mengetahui namanya Allah. Kalau sekadar mengetahui namanya Allah, Allah tu Tuhan, Tuhan tu Allah, tak ada timbul dalam hati kita rasa kagum, rasa hebat pun. Bila kita mendalami, bila mengenali Allah tu dengan lebih dekat, baru subhanallah ya Allah, maha hebat ya Allah. Dalam diri kita ni, organ-organ ni yang dalam tubuh badan kita ni sedang bekerja dengan tugasan masing-masing ni, ingat dia saja-saja ke ni tuan-tuan? Yang paru-parunya, yang jantungnya, yang limpanya, yang ni, ingat saja-saja kan? Allah lepaskan ke benda-benda ni? Allah tadbir. Allah yang tadbir. Setiap saat Allah tadbir. Gerak diam kita dalam solat, sebelum solat, luar solat, dalam solat, zahir dan batinnya semua ditadbir oleh Allah. Hati kita boleh khusyuk, Allah yang tolong. Kita boleh baca, Allah yang tolong. Nama ilmu tauhid, nak mengajak kita supaya hati sentiasa mengingat kepada Allah. Wallahu a'lam. Jadi nanti sambung lagi. Masa sangat-sangat mencemburui kita. Masa cepat je sekarang. Wallahu a'lam, nanti sambung lagi insya-Allah. Ngajilah. Jangan harapkan kitab tauhid di sini, cari di tempat-tempat lain juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma ahli qutri unsa wa dzakar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ahem.